Baik, perkembangan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak bersama Damia Cassandra Manja di Kuching. Baik, teruskan Damia. Baik, terima kasih Kamal di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. 2 hari lagi menjelang hari pengundian bagi PRU DUN Sarawak tanpa mengambil kira parti apa sekalipun, semua pihak secara keseluruhan mengikuti peraturan berkempen yang telah ditetapkan. Walaupun terdapat banyak laporan polis daripada parti bertanding di seluruh Sarawak atas pelbagai kesalahan semasa berkempen, namun kesalahan yang dilaporkan ini tidak melibatkan kesalahan kempen secara terbuka. Berdasarkan tinjauan semasa kempen, parti tidak kurang hebatnya. Keadaan terkawal dan lihat semua yang menghadirinya mematuhi segala larangan. Laluan kenderaan juga diurus dengan baik dengan sistem aliran trafik berjalan dengan lancar. Ini kerana aktiviti berkempen dipantau dengan rapi oleh pihak polis. Selain berkempen secara terbuka, kebanyakan calon parti dilihat menyalurkan informasi menggunakan teknologi terkini seperti aplikasi WhatsApp, laman sosial dan Twitter. Teknologi ini dilihat lebih berkesan meraih undi mengikut peredaran zaman terutama di kalangan anak muda. Tidak terkecuali di kawasan Dun Belaga, suasana berkempen berjalan dengan suasana harmoni tanpa provokasi. Ia sedikit sebanyak memberi gambaran keharmonian masyarakat orang Ulu di kawasan hulu sungai Batang Rajang itu. Pekan Belaga boleh dihubungi melalui laluan sungai dengan menaiki bot ekspres dari Kapit dan laluan Jalan Jiwa Murni Menjawah Belaga dari Simpang Bakun Bintulu dengan jarak perjalanan hampir 300 km. Tinjauan aktiviti berkempen yang dijalankan di Dun Belaga sebelum hari mengundi pada Sabtu ini dilihat berjalan dalam suasana tenang. Perang poster juga dilihat tidak keterlaluan. Tanpa sebarang tekanan, suasana kempen bagaikan saat untuk berkumpul bersama rakan-rakan sambil menikmati juadah yang disediakan penduduk rumah panjang. Kepelbagaian kaum dan agama bukan halangan untuk duduk bersama dalam suasana saling menghormati. Dun Belaga melibatkan kawasan dari Long Unai dan Long Busan di hulu Batang Baloi, kawasan hilir empangan hidroelektrik Bakun sehingga ke penempatan Bakitan dan Iban di Nanga Merit dari Kaki Mikai sehingga ke Ensawi yang dahulunya terletak di Dun Pelagus. Bahagian Semarahan mencatatkan sebanyak 5,147 surat hak milik tanah di bawah Seksyen 18 KTN yang dikeluarkan kepada 40 buah kampung melibatkan 5,616 unit rumah kediaman. Daripada jumlah itu, 102 surat hak milik tanah kampung tradisi di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri diserah kepada penduduk di Kampung Empila di bahagian Sri Aman. Selain mendapat jaminan terhadap pemilikan tanah, para penduduk akan mendapat pelbagai manfaat daripadanya. Jadi rumah kita tetap ada, bukan dikatakan rumah setinggan lagi, dan lagi kita nak mengeluarkan EPF pun senang juga, dan lagi kita diangkat pun kita dapat pampasan lah. Jadi bukan diiktiraf macam tempat pada tadi perumahan haram lah. Bersyukurlah atas pemberian hak milik tanah itu kerana banyak kali kerajaan telah menyampaikan surat-surat tanah itu kepada rakyat dan juga masyarakat yang mempunyai hak milik tanah itu. Namun demikian, para penduduk juga berharap lebih banyak pembangunan dapat disalurkan ke bahagian Semarahan pada masa akan datang. Sekolah menengah untuk mendapat dibanyakkan lagi di kawasan Semarahan itu. Kemudian bangunan-bangunan sekolah rendah. Kerana akhirnya itu bila kita perhatikan di sekolah yang dah ada wujud kini itu kelas yang cukup. Sampai 50 ke 60 orang segi kelas ni. Siapa berkesan pelajarannya? Dapatlah dari segi di Kampung Bila, kami harap ada macam membina sebuah klinik desa atau orang nak. Kayak ada macam tempat kawasan macam balai polis yang macam sementara sajalah. Tapi kita perlu dari segi kemahiran generasi belia dan beliawan ini sekarang ini perlu diambil perhatian. Saya rasa mereka ini sebab kita perlukan mereka ini perlu perhatian adalah mereka ini sebagai pelapis kita di masa akan datang. Penubuhan Koperasi Kampung Tanjung Parang dan Kampung Sebandi Ulu di Semarahan mampu membantu usaha meningkatkan taraf hidup penduduk. Penubuhannya sekaligus dapat menarik minat rakyat di kawasan berkenaan untuk melibatkan diri dengan gerakan koperasi.
Ahli Parlimen Semarahan Rubiah Wang berkata ini memandangkan penduduk di kawasan itu mempunyai perusahaan dan produk yang boleh diketengahkan, iaitu industri madu kelulut. Walau bagaimanapun, kekangan dana menyebabkan mereka tidak dapat memproses dan memasarkan produk tersebut dan hanya menjual secara kecil-kecilan sahaja. Rubiah berkata demikian pada Majlis Koperasi Bersama Masyarakat di Semarahan. Sementara itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hamzah Zainuddin dalam ucapan balasnya berkata, kementeriannya sentiasa bertanggungjawab mengenal pasti permasalahan dihadapi sesebuah koperasi dan seterusnya memperkenalkan input dan idea membina dalam usaha mengatasinya. Pada majlis ini, beliau menyumbangkan RM50,000 masing-masingnya kepada Koperasi Kampung Tanjung Parang dan Kampung Sebandi Ulu. Projek pembinaan jambatan kedua menyeberangi Sungai Limbang mampu memacu pembangunan lebih pesat di kawasan utara Sarawak. Selain menjimatkan masa perjalanan melalui negara jiran Brunei Darussalam, ia juga akan menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi di sekitar kawasan projek tersebut dan memberi manfaat kepada lebih 50,000 penduduk setempat. Kita ikuti laporan selanjutnya bersama wartawan Nurani Kipli bersama jurukamera Azizul Kipli. Projek pembinaan jambatan sepanjang 760 meter ini dengan lebar 20 meter menggunakan konsep jambatan kabel penahan atau kabel stay bridge menelan kos sebanyak RM150 juta dan lengkap dengan laluan 4 lorong 2 hala. Kemudahan ini akan menghubungkan Bandar Limbang dengan 11 kampung di seberang Sungai Limbang, antaranya Kampung Anak Bukit, Kampung Kuala Awang, Kampung Marasam dan Kampung Sengkarai. Apabila siap kelak, tempoh perjalanan penduduk Limbang ke Brunei dapat dipendekkan daripada 1 jam 30 minit kepada setengah jam melalui Batu Danau. Pelancaran projek pembinaan jambatan tersebut telah dirasmikan oleh Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satim pada 20 Oktober tahun lalu di Perbahanan Limbang. Menurut Jurutera Bahagian Jabatan Kerja Raya Limbang, Andik Unji, kerja-kerja awal di lokasi sudah pun bermula dengan membuat pelebaran jalan masuk ke Jalan Hala 7 pembinaan jambatan tersebut. Propos Sungai Limbang Bridge adalah merupakan satu projek jambatan utama di bahagian Limbang. Kedudukan jambatan ini adalah lebih kurang 3.2 kilometer ke hilir Bandar Limbang. Jadi skop utama projek ini adalah merupakan pembinaan jambatan Sungai Limbang itu sendiri dengan panjang dia lebih kurang 760 meter. Dengan yang kedua, skop dia adalah merupakan pembinaan approach road ataupun jalan hala 7 ke jambatan. Dan dalam package approach road itu terdapat satu lagi jambatan kecil yang dinamakan Jambatan Sungai Budut nombor 2 dengan panjangnya 30 meter. Jelasnya, projek pembinaan jambatan akan bermula awal 2017 dan dijangka siap penghujung 2019. Pembinaan jambatan itu juga katanya bakal merubah lanskap bahagian Limbang selain meningkatkan ekonomi penduduk setempat. Jambatan nanti akan memberi impak kepada ekonomi Limbang, di mana kampung-kampung yang di seberang Bandar Limbang akan dapat berhubung terus ke seberang sini. Mereka tidak perlu membawa hasil-hasil tanaman atau hasil produk yang mereka nak jual ke Bandar Limbang melalui sungai ataupun jalan yang lebih jauh. Mereka boleh datang ke Limbang hanya menggunakan jambatan yang begitu baik, begitu elok, dan ini memudahkan pergerakan mereka. Sementara itu, penduduk sekitar yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana pembinaan jambatan itu merupakan nikmat pembangunan yang berharga dan bakal melancarkan urusan harian mereka. Bahawa jambatan yang akan dibina nanti akan beri banyak manfaat kepada semua penduduk yang tinggal di seberang sana, seperti kampung-kampung. Dari segi ekonomi, orang kampung yang tinggal seberang sana akan bertambah
tambah peningkatannya dan memberi impak yang begitu tinggi lah. Pada saya, kalau sebelum ni tak ada jambatan, contoh waktu pagi lah kan, sebab kami biasanya tinggal di bandar. Untuk datang pada waktu pagi ke sekolah, kami terpaksa beratur lah menunggu sebab kami menaiki feri. Dan saya lihat lepas adanya jambatan ni nanti mudah untuk kami pergi ke sekolah menggunakan jambatan dan urusan perjalanan tu menjadi lebih cepat. Selepas tu saya melihat bila adanya jambatan, kami mudah untuk bawa pelajar, contohnya dalam kuantiti yang ramai untuk mengikuti program di bandar lah. Terima kasih yang tidak terhingga dan saya ucapkan kepada pemerintah negara kita, khasnya Perdana Menteri Malaysia dan juga Ketua Menteri Sarawak dalam pembinaan jambatan Sungai Limbang yang boleh membantu dan juga memberi kemudahan kepada rakyat umumnya, khasnya penduduk sekitar Sungai Limbang ini. Seperti kami, guru dan juga AKS DSK Gadong ini, supaya kami boleh memajukan anak bangsa setanding dengan anak-anak bangsa di bandar. Sesungguhnya pembinaan jambatan Sungai Limbang membuktikan komitmen kerajaan dalam memberi penumpuan kepada pembangunan di kawasan luar bandar. Pembinaan jambatan kedua Sungai Limbang sesuatu yang dinanti-nantikan oleh penduduk di bahagian ini. Selain meningkatkan jaringan perhubungan jalan raya, ianya bakal memendekkan perjalanan dari Bandar Limbang ke negara Brunei Darussalam. Ianya juga bakal melonjakkan kegiatan ekonomi penduduk di wilayah utara negeri ini. Sekian laporan Norani Kipli untuk Berita RTM. Kementerian Komunikasi dan Multimedia akan pastikan liputan internet di seluruh negara mencapai tahap 95% menjelang 2020. Dalam masa yang sama, Menterinya Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Tun Said Keruak berkata pihaknya akan berusaha pastikan perkhidmatan yang dinikmati rakyat itu dengan kos yang murah. Katanya liputan telekomunikasi ini akan dipertingkatkan agar ianya dapat digunakan di mana sahaja dengan tahap kelajuan yang memuaskan. Kerana kita punya janji 2020 95% semua Malaysia ini mesti dapat internet. Kerana ini kemudahan anak-anak kita. Kementerian juga menyasarkan agar 55% kawasan di Sarawak menikmati internet berkelajuan tinggi. Beliau berucap pada majlis pemimpin bersama masyarakat di Kampung Batu Kitang di Kuching. Walaupun bilangan masyarakat India di Sarawak adalah kecil, namun kerajaan negeri telah banyak membantu serta menjaga kebajikan mereka. Malah kepimpinan Tan Sri Adenan Satim juga mendapat sokongan padu oleh masyarakat berkenaan. Menurut Menteri Kesihatan Malaysia Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, beliau merasa gembira melihat masyarakat India di Sarawak mencapai kestabilan walaupun tidak mempunyai wakil rakyat mahupun parti politik khususnya di peringkat negeri. Tambahnya, beliau sendiri akan turut membantu masyarakat India di negeri ini khususnya dalam menangani pelbagai isu-isu berkaitan sosioekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Beliau tu berharap agar masyarakat India di negeri ini akan membuat pilihan yang tepat pada pilihan raya akan datang bagi memastikan kebajikan serta masa hadapan mereka terjamin. Datuk Seri Dr. S. Subramaniam berucap pada majlis perjumpaan bersama komuniti India Sarawak di Kuching. Seramai 80 orang dari 16 persatuan masyarakat India di Sarawak hadir pada majlis tersebut. Baik saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 1 dan untuk berita seterusnya kita kembali Kasapuri bersama Kamal.